Hai murid-murid sekalian, berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 2. Tajuk kita pada hari ini, Bantuan Segera. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca standard pembelajaran yang terlibat, iaitu 9.1.2. Mengaplikasi kemahiran menerima bantuan ketika berlaku kemalangan dan kecederaan di rumah, sekolah, serta tempat awam. Aktiviti kita yang pertama pada hari ini ialah meneliti maklumat. Murid-murid boleh rujuk buku teks PJPK pada halaman 104. Mari kita sama-sama melihat maklumat di dalam bahan grafik ini ya. Tajuk kita pada hari ini bantuan segera. Terdapat 1, 2, 3 gambar. Mari kita meneliti gambar yang pertama. Gambar yang pertama, kemalangan di rumah. Di sini ada dialog. Mari kita sama-sama baca dialognya. Ibu, adik terjatuh dari katil dan tangannya cedera. Mari kita hantar adik ke hospital. Mari kita lihat penerangan kepada gambar ini. Kemalangan ini berlaku di rumah. Adik terjatuh dari katil dan tangannya cedera. Kemudian ibu dengan segera bertindak menghantar adik ke hospital. Kita beralih kepada gambar yang kedua, iaitu kemalangan berlaku di sekolah. Cikgu, bilik sains terbakar. Saya akan telefon bomba. Berdasarkan gambar yang kedua, kita dapati bahawa bilik sains di sebuah sekolah telah terbakar. Kemudian cikgunya segera menelefon bomba. Seterusnya gambar ketiga pula, kelihatan kemalangan di tempat awam. Kemungkinan kemalangan ini berlaku di sebuah pusat membeli belah. Mari kita sama-sama membaca dialognya. Tolong, ada orang tersepit di eskalator. Telefon bomba, mari kita bantu dia. Berdasarkan gambar ini, kita dapati bahawa seorang lelaki tersepit di eskalator. Orang awam segera membantu menelefon bomba. Kesimpulannya, ketiga-tiga kemalangan ini berlaku di tempat yang berbeza. Tetapi jika kita lihat tindakan segera yang diambil oleh individu yang berada di dalam gambar ini merupakan sebuah tindakan yang amat bijak, iaitu dengan meminta bantuan segera dengan menelefon pihak berwajib bagi mendapatkan bantuan seterusnya. Seterusnya, aktiviti yang kedua pada hari ini, mari kita lihat kepentingan bantuan segera. Yang pertama, mengurangkan risiko kecederaan. Contohnya, situasi berlaku di rumah kamu, iaitu adik kamu terjatuh dari katil dan tangannya tercedera. Kamu segera memberitahu ibu atau ayah kamu, kerana ibu atau ayah kamu akan menghantar adik kamu itu ke hospital yang berdekatan, dan ini akan dapat mengurangkan risiko tangannya tercedera dengan lebih teruk. Yang kedua pula, dapat mengawal kebakaran daripada merebak. Contohnya, jika ada kebakaran berlaku di bilik sains di sekolah kamu, maka dengan segera kamu perlu memberitahu cikgu supaya cikgu kamu dapat bertindak dengan segera untuk menelefon bomba. Seterusnya yang ketiga pula, dapat mengurangkan kesesakan di kawasan kemalangan. Biasanya situasi ini berlaku di jalan raya. Jika ada kemalangan, mesti jalan tersebut akan menjadi sesak. Oleh itu, sebagai orang awam, kita perlulah segera menelefon polis dan ambulan agar kawasan tersebut dapat dikawal dengan baik. Seterusnya, yang keempat pula, menyelamatkan nyawa jika berlaku kemalangan yang serius. Jika bantuan segera dapat diberi, kebarangkalian kita untuk menyelamatkan masa cedera itu amat tinggi, dan kemungkinan bantuan awal dengan segera dapat diberi dan seterusnya dapat menyelamatkan nyawa masa tersebut. Yang kelima pula yang terakhir,
Bantuan perubatan dapat diberikan dengan cepat dan pantas. Ini merupakan huraian untuk kepentingan yang keempat tadi ya. Ada kaitan antara 4 dan 5 ini. Jika bantuan perubatan dapat diberikan dengan cepat dan pantas, maka kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Ini merupakan 5 kepentingan bantuan segera. Oleh itu, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, jika kita lihat ada sesuatu kebakaran, kemalangan ataupun situasi yang buruk berlaku di hadapan mata kita, segeralah telefon pihak yang tertentu seperti polis, ambulan dan bomber agar mereka dapat datang dengan segera dan memberi bantuan kepada masa yang memerlukan bantuan mereka itu. Baiklah murid-murid sekalian, untuk aktiviti yang ketiga pula pada hari ini, iaitu latihan. Arahannya, salin dan jawab soalan di bawah dalam buku latihan PJPK, iaitu buku tulis kamu. Mari kita sama-sama membaca soalan untuk latihan pada hari ini. Soalan yang pertama, berikan 2 kepentingan bantuan segera. Cara untuk menulis jawapannya, 2 kepentingan bantuan segera adalah ruangan kosong dan ruangan kosong. Kamu hanya perlu tulis 2 sahaja kepentingan bantuan segera. Dan jawapannya kamu boleh ambil daripada aktiviti yang kedua tadi yang telah kita bincangkan mengenai kepentingan bantuan segera. Seterusnya, soalan kedua pula, pada pendapat kamu, apakah kesan yang akan berlaku jika bantuan segera tidak diberikan? Cara untuk menjawabnya, pada pendapat saya, kesan yang akan berlaku jika bantuan segera tidak diberikan adalah di sini kamu perlu berfikir apakah yang akan berlaku kepada masa itu jika bantuan segera tidak diberikan kepada mereka. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum cikgu mengundurkan diri, suka untuk cikgu memberi sedikit kata-kata nasihat kepada kamu. Bantuan dengan segera mampu menyelamatkan nyawa. Jadi, fikir-fikirkanlah. Jika kamu melihat sesuatu kejadian di hadapan mata kamu perlulah segera bertindak dengan menelefon pihak yang berwajib seperti polis, ambulan ataupun bomber. Kerana setiap tindakan yang kamu buat itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Baiklah, cikgu sudahi pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan sekian terima kasih.